Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar murid-murid darjah 6? Mudah-mudahan sihat-sihat. Hari ini kita sambung mata pelajaran muamalat. Sebelum tu marilah sama-sama kita baca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين آمين. Baiklah murid-murid, hari ini kita masuk tajuk yang pertama, iaitu pengertian al-mukhabarah dan al-muzara'ah. Kita lihat apa pengertian mukhabarah dan muzara'ah. Pengertian mukhabarah dan muzara'ah bererti pawah, iaitu apabila seseorang yang mempunyai tanah menyerahkan kebun atau binatang ternakan kepada orang lain. Bermakna contoh dia ada kebun ataupun ada binatang ternakan untuk diusahakan dan hasilnya akan dibahagikan antara mereka berdua. Maksudnya kalau kebun, tuan tanah dan juga orang yang mengusahakan kebun tersebut. Bezanya, jika benih daripada pekerja disebut mukhabarah dan sebaliknya jika daripada tuan tanah disebut muzara'ah. Apa itu? Bawah kita lihat di info. Bawah bermaksud kaedah membahagikan dua hasil antara tuan punya dengan orang yang mengusahakannya. Jadi dekat sini dia ada dua elemen, iaitu tuan tanah dan juga orang yang bekerja, orang yang mengusahakan. Antara muamalat yang tidak dibenarkan dalam Islam ialah mukhabarah dan muzarah. Inilah yang kita akan pelajari. Dalil pengharaman, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Sayyidina Rafi' bin Khadij radhiyallahu an berkata, "Kunna aktsaral ansar haqla, fakunna nukril ard ala anna lana hadhihi, farubbama akhrajat hadhihi wa lam tukhrij hadhihi, fanuhina an dhalika wa lam nanha anil waraq." Artinya, kami dari kalangan Ansar yang paling banyak memiliki kebun di Madinah. Di Madinah ada kalangan Ansar dan juga Muhajirin. Muhajirin orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sementara orang Ansar ini adalah orang Madinah membantu orang Muhajirin. Di antara kami ada yang memberi izin untuk diusahakan kebunnya, dan apabila ada hasilnya, maka pengusahanya mendapat bahagiannya. Dan apabila tidak, maka tidak mendapat bahagiannya. Kemudian kami dilarang daripada melakukannya. Namun kami tidak dilarang apabila memberi upah dengan wang. Maksudnya bila ada kerja mesti ada upah. Hukum al-mukhabarah dan al-muzara'ah, hukumnya tidak sah di sisi syarak. Maknanya muamalah cara begini tidak sah di sisi syarak. Contoh pertama,
Pemilik tanah menyuruh orang lain menanam pokok kelapa sawit di tanahnya. Maknanya dia ada tanah. Kemudian menyuruh orang lain menanam kelapa sawit di tanahnya sendiri. Tapi tanpa upah. Dan hasilnya dibagi dua. Yang tukang kerja ni tak dapat upah, tapi hasilnya bahagi dua. Jika benih dikeluarkan oleh pemilik tanah dinamakan muzara'ah, dan jika benih dikeluarkan oleh pengusaha dinamakan mukhabarah. Contoh kedua. Pemilik lembu menyuruh orang lain menternak lembu miliknya tanpa upah. Apabila lahir anak lembu yang pertama, maka akan jadi milik penternak. Apabila lahir anak lembu kedua, maka akan jadi milik pemilik lembu. Maknanya, daripada dua contoh yang diberikan, kerja yang dibuat tanpa upah, tapi hasilnya bahagi dua. Kenapa dihukumkan tidak sah? Sebab dihukumkan tidak sah. Yang pertama, larangan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada pihak yang dizalimi kerana hasil tanaman atau ternakan tidak dapat dipastikan, sedangkan tenaga atau modal sudah dikeluarkan. Maknanya kerja dah dibuat tapi upah tak ada. Hasil belum tentu. Seterusnya, cara supaya mukhabarah dan muzara'ah diharuskan. Contoh pertama dan contoh kedua yang saya terangkan di atas tadi, mukhabarah dan muzara'ah tidak sah muamalat dengan cara begitu. Sekarang, cara supaya mukhabarah dan muzara'ah diharuskan. Maksudnya dibolehkan. Iaitu pemilik tanah menyewakan tanahnya dengan kadar nilai yang tertentu seperti RM100 sebulan untuk diusahakan, atau pemilik lembu mengupah orang lain menternak lembunya dengan bayaran upah tertentu seperti RM50 sebulan. Jadi, kenalah bayar upah. Upah tu perlu diberikan kepada orang yang melaksanakan kerja. Pengajaran. Yang pertama, Islam mengajar umatnya untuk bermuamalah secara benar dan adil. Sebab orang yang berniaga untungnya 9/10. Dan Nabi Muhammad sendiri pun menjalankan aktiviti perniagaan. 2. Dapat mengelakkan dari berlaku kezaliman sesama insan ketika bermuamalat. Yang ketiga, Islam menggalakkan sifat tolong-menolong dalam menjalani aktiviti seharian. Baik murid-murid, seterusnya untuk tugasan, jawab soalan berikut, 2 soalan saja. Soalan yang pertama, apakah pengertian al-mukhabarah dan al-muzara'ah? Seperti yang sudah saya terangkan, pengertian al-mukhabarah dan al-muzara'ah. Soalan yang kedua, tuliskan 3 pengajaran daripada muamalat al-mukhabarah dan al-muzara'ah. 3 pengajaran seperti yang dah saya bacakan dan murid-murid dengar tadi. Jadi, 2 soalan saja yang perlu dijawab. Tak perlu salin semua sekali. 2 soalan sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.